InsyaAllah hari ini saya akan ulas berkenaan dengan sidang parlimen yang akan datang. Walaupun mungkin ianya mengambil masa beberapa minggu sebelum sidang akan berlaku. Macam-macam boleh berlaku dalam politik Malaysia pada hari ini. Jadi bagi saya sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengambil kesempatan dan memastikan proses demokrasi dan juga soal check and balance, semak dan imbang ini berlaku demi kebaikan rakyat. Jadi untuk hari ini saya mulakan lebih awal sedikit untuk memberi laluan kepada live FB Datuk Seri Anwar sebentar lagi, dan pada masa yang sama kalau mereka yang mengikuti siaran daripada Johor Bahru, sekarang keadaan hujan, jadi saya harapkan tiada gangguan internet seperti hari-hari yang sebelum ini, dan saya mohon kepada teman-teman, saya tengok ramai muka-muka yang dah familiar, Siti Hasnah, Rashid, Anwar, minta tolong share, dan juga Daniel tolong kongsikan dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk hari ini memang saya nak kupas sedikit mengenai sidang parlimen supaya kita buat persiapan. Kita tidak mahu pada saat-saat akhir mereka akan cuba menafikan hak kita untuk bersuara buat sekian kalinya. Jadi untuk mereka yang mengikuti daripada page saya, kalau perhatikan sebelum itu ada posting yang saya letakkan mengenai sidang ini, dan juga meminta kepada mereka yang mungkin ada persoalan-persoalan yang masih tiada jawapan ataupun ada pandangan yang perlu dibahaskan ataupun diutarakan dalam parlimen, tolong hantar saya. Sebelum ini pun kita buat, memang kita terima sama ada aduan daripada pusat khidmat sendiri maupun daripada kawan-kawan di Facebook, supaya ada benda yang mungkin saya terlepas pandang, sebab bagi saya ini mewakili suara Parlimen Johor Bahru, dan juga dalam parti saya juga sebagai Ketua Angkatan Muda. Jadi saya memang menghargai pandangan daripada teman-teman. Jadi untuk mereka yang sentiasa mengikuti politik dan parlimen, secara asasnya kelaziman parlimen bersidang dianya mengambil masa 4 hari. Kebiasaannya hari Isnin sampai hari Khamis, melainkan ada cuti-cuti umum. Saya difahamkan, memang kita tahu tempoh persidangan yang akan datang ni akan berlaku Hari Raya Aidiladha. Kalau ikut jadual tu dapat cuti sehari. Tetapi hari yang lain bersidang itu Isnin hingga Khamis, dengan alasan kelaziman sebelum ini Jumaat itu bagi membolehkan ahli-ahli parlimen kembali ke kawasan masing-masing. Yang kedua, dari segi sesi parlimen tersebut, kelaziman, melainkan ada usul tergempar, melainkan ada perkara yang luar biasa ataupun gangguan-gangguan yang kita tidak sangka, kelazimannya parlimen akan bermula bersidang pada jam 10 pagi dan akan bermula dengan sesi soal jawab di antara menteri ataupun timbalan menteri. Jadi yang ini kalau siapa yang biasa tengok di televisyen ataupun siaran di Facebook dan sebagainya, sesi soal jawab tu 1 jam setengah, 10 sehingga 11.30 pagi. Jadi sepanjang sesi ini peluang kita untuk menanyakan soalan. Tambah baik yang dibuat oleh Pakatan Harapan sebelum ini, daripada sudut parlimen memang saya rasa jauh banyak penambahbaikan, iaitu setiap 2 kali seminggu kita ada juga sesi persoalan menteri. Yang ini memang menteri sendiri kena jawab. Jadi ketika sesi tersebut,
tempoh masa dianjakkan lagi 30 minit, maka sesi soal jawab ni sehingga jam 12.30 hari. Baik. Selesai sesi soal jawab, kebiasaannya menteri yang berkaitan, kalau parlimen itu nak dibahaskan sehingga selesai urusan mesyuarat, maka menteri yang menguruskan hal ehwal parlimen akan bangun dan mula mengemukakan usul beliau. Dan pada masa yang sama, inilah waktu ketika mana-mana kementerian yang telah masuk dalam aturan mesyuarat, dianya kena masuk dalam jadual. Sebab itu kalau teliti, kalau seminggu sebelum parlimen ini, kami akan dapat notis aturan mesyuarat. Jadi yang itu kita tahu, kalau ada rang undang-undang yang akan dibentangkan dan sebagainya. Cuma isu yang sering berbangkit, eksekutif jarang ataupun begitu lewat berkongsikan akta tersebut, rang undang-undang tersebut untuk ahli-ahli parlimen teliti. Selesai sesi bacaan kali kedua atau kali pertama, kali kedua daripada menteri, dan inilah yang akan berlaku sesi perbahasan. Jadi sesi perbahasan ini akan bermula sehinggalah waktu yang ditetapkan oleh speaker. Yang ini speaker akan mainkan peranan lah. Baik, itu just latar belakang. Apa yang menarik untuk persidangan parlimen kali ini, sebagai perkara yang paling asas untuk makluman pengikut Facebook ataupun di channel YouTube saya, yang mana memang saya akan kongsikan video-video rakaman mahupun ulasan saya di YouTube. Sebagai contoh, semalam saya ada upload video mengenai Baitul Mal, macam mana ada yang minta bantuan sampai berkali-kali pergi sebab terlalu ramai, jadi tak dapat nombor giliran dan sebagainya. Itu boleh tengok di YouTube channel saya. Untuk sesi Julai ini, ahli parlimen akan bersidang selama 25 hari. Dan dalam 25 hari ini ada dua agenda utama yang telah dinyatakan dalam surat pemakluman kepada ahli parlimen. Iaitu yang pertama adalah perbahasan ataupun usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja. Dan yang kedua, perkara yang memang kita nanti-nantikan, akan berlaku bacaan rang undang-undang dan juga yang disebut urusan kerajaan yang lain. Jadi yang ini yang akan menjadi cabaran dalam mana-mana kedudukan sebagai pembangkang, iaitu aturan urusan kerajaan itu didahulukan. Jadi yang ini yang akan kita saksikan beberapa perkara yang panas. Jadi untuk sesi kali ini, pandangan saya nak kupas ada 4 perkara supaya mereka yang mengikuti ini tolong sama-sama ulas, bincang. Kalau ada persoalan, boleh juga tanyakan kepada ahli-ahli parlimen yang lain supaya suara kita ni sampai dan didengari oleh pemerintah pada hari inilah. Jadi yang paling fundamental untuk sesi kali ini, persoalan yang pertama yang kita kena teliti adalah mengenai kedudukan ahli parlimen. Baik, sesi yang lepas ketika titah yang di-Pertuan Agong, saya ada kongsikan satu video yang saya buat secara live di dalam ruang galeri parlimen. Yang ini siapa yang terlepas boleh tengok. Itu antara video yang agak tinggi viewers dia, ramai yang nak tahu. Yang mana kedudukan, saya meneliti kedudukan ahli-ahli parlimen sama ada pihak kerajaan maupun daripada pihak Pakatan Harapan. Cuma yang akan menjadi perhatian sekali lagi, sebenarnya kalau diteliti kedudukan dalam parlimen tersebut, sekarang ini kita tahu bahawa jawatan timbalan Perdana Menteri itu telah dihapuskan. Apa maksudnya? Mungkin bacaan kawan-kawan ataupun orang politik penganalisa, dia melihat bahawa itu adalah strategi ataupun tindakan daripada Tan Sri Mahyudin untuk power balance ataupun nak mengimbangkan kedudukan sokongan daripada parti-parti sekutu dalam Perikatan Nasional. Sebab kita tahu bahawa penubuhan kerajaan itu banyak bergantung dengan pemberian jawatan, maka daripada satu jawatan timbalan Perdana Menteri itu dipecahkan kepada 4 Menteri Kanan.
Cuma yang ini kita kena ingat balik, kalau diteliti senarai Menteri Kanan yang berada dalam kerajaan Mahyudin Yassin ini, daripada 4 itu terdapat 2 ahli parlimen yang berkaitan dengan Bersatu. Seorang kita lah pengkhianat yang dulu, yang sekarang ni kejap masuk Bersatu, kejap buat parti baru, kita tak tahu kedudukannya. Tetapi yang ini memang 2 orang yang bersama dengan Bersatu. Seorang lagi daripada UMNO, Datuk Ismail Sabri. Yang kedua adalah, yang keempat adalah daripada GPS, Kerja Raya. Jadi yang ini, keseimbangan ini akan diteliti sekali lagi kerana di kalangan Menteri Kanan, komponen Parti PAS ini tidak termasuk dalam Menteri Kanan. Jadi yang ini saya pun memang akan menjadi perhatian. Yang saya ulas sebelum ini, siapa yang akan membarisi barisan depan kerajaan dan siapa yang akan duduk di belakang Azmin dan sebagainya lah. Jadi kalau ketika ini, kedudukan PAS ni paling tinggi mungkin nombor 6, nombor 7. Jadi kalau apa-apa berlaku kepada Perdana Menteri, Menteri paling kanan adalah Azmin, kemudian diikuti dengan 3 lagi Menteri Kanan, maka dari segi kalaulah Azmin membentuk sebuah lagi satu parti baru, maksudnya PAS ini adalah rakan komponen yang kelima ataupun yang keenam, yang maksudnya yang penghujung, sebab yang lain semua telah diboloti oleh komponen yang lain lah. Jadi yang ini akan menjadi agak menarik, sebab bila berlaku kedudukan sebegini, apa-apa yang akan mendukung kerajaan ini, kita tengok muka barisan yang paling hadapan. Yang kedua adalah kita kena tengok komposisi backbenchers, iaitu penyokong kerajaan. Ini adalah merupakan ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang tidak menjawat jawatan menteri ataupun timbalan menteri. Jadi yang ini menarik sebab apa? Sebab kalau kita lihat antara mereka yang tertinggal daripada senarai barisan kabinet Mahyudin Yassin ini adalah mereka yang terikat dengan kes-kes mahkamah. Dan salah seorang yang memang kita nantikan ataupun nak tahu apa yang akan berlaku ketika Perikatan Nasional ini adalah sebuah kerajaan adalah tidak bukan adalah Yang Berhormat daripada Pekan, Datuk Seri Najib Razak. Ada kes mahkamah yang menjadi lebih menarik ataupun yang rakyat kena teliti, sebab yang ini kita tak boleh terlepas begitu sahaja. Kita tahu kes macam mana Riza Aziz, Musa Aman dan sebagainya. Yang menariknya, keputusan bagi kes SRC yang melibatkan Najib Razak, keputusannya akan diketahui pada 28 Julai. Jadi 28 Julai ini adalah ketika Parlimen sedang bersidang. Jadi yang ini yang saya kita nak kena tengok dan teliti bagaimana keadaan kerajaan tersebut. Sebab kalau ketika hari tersebut Najib akan mendapat keputusan, saya percaya ahli-ahli parlimen yang lain ni kesetiaannya di mana? Adakah mereka akan kekal di parlimen sebab nak mempertahankan kerajaan yang mandatnya tiada dan juga dari segi angkanya agak lemah? Yang ini akan menarik untuk diperhatikan oleh rakyat. Yang ini saya pun sekadar memperingati supaya kita tahu 28 Julai nanti adalah keputusan kes SRC. Jadi apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas 28 Julai ini di peringkat Perikatan Nasional, walaupun itu adalah kes Mahkamah Najib Razak, ada kesannya kepada Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk rakyat ikuti, sebab saya percaya masing-masing ingin tahu dari segi apa yang akan dipertahankan oleh ahli-ahli parlimen yang mewakili kawasan saudara masing-masing. Yang mana perkara kedua, sebab perbahasan yang akan diutamakan adalah usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja. Baik, berbanding dengan RUU kerajaan, apabila Tuanku Yang di-Pertuan Agong bertitah, maka akan disusuli dengan perbahasan.
yang ini yang kenapa Pakatan Harapan mendesak supaya diadakan perbahasan selepas titah yang lepas. Ada banyak sebab. Pertama, titah dibuat pada bulan 5. Jadi sekarang ini apabila perbahasan menjunjung kasih ini dibuat pada bulan 7, ada perkara yang sebenarnya telah taken by event ataupun mungkin yang dah luput ataupun yang mungkin sudah tidak relevan pada hari ini sebab 2 bulan telah berlalu. Contohnya ialah ketika itu adalah PKP dan juga macam mana pandangan yang kita yang nak bincangkan ketika itu soal menghadapi soal PKP. Tetapi sekarang ini tempoh yang kita hadapi adalah post PKP. Macam mana kita nak memastikan keselamatan rakyat itu terus dapat dijamin manakala pada masa yang sama kita hendak memulakan balik gerak ataupun kegiatan ekonomi itu supaya rakyat ini mula menghasilkan pendapatan masing-masing. Jadi yang ini sebenarnya apabila berlaku tempoh penangguhan yang begitu lama. Maksudnya kalau rang undang-undang itu dibentangkan bulan 5, bulan 7 baru bahas. Jadi yang ini sama ada isu yang nak dibangkitkan itu overtaken by event atau kita sebenarnya terikat untuk bahas perkara tersebut. Jadi yang ini mungkin akan menjadi satu perkara yang baru sebab kita kena semak balik 2 bulan titah yang titah yang di-Pertuan Agong sebab kita sebaiknya terikat dengan apa yang dititahkan. Sebab itu kita nak menjunjung kasih yang ini. Pengalaman saya semua kita akan menghormati dan kebiasaannya walaupun ianya mewakili pandangan daripada kerajaan. Itu pemahaman kelaziman yang kita faham. Tetapi sebagai pembangkang ke bebas ke apa, biasanya kita akan menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong. Beza dia, benda ini lambat. Okey, perkara yang ketiga sebenarnya yang lebih menarik. Yang ini saya harap rakyat di luar sana yang belum kongsikan video ini yang saya sebenarnya isu utama yang saya nak bangkitkan. Kita tahu dalam soal bagaimana kemahuan rakyat di luar ini soal keadaan kerajaan yang tidak stabil. Kerajaan yang banyak ditomah mengenai penggunaan lantikan-lantikan politik untuk berkuasa. Jadi yang ini sebenarnya ada kaitan sebab perkara ketiga yang sangat penting bila disebut soal rang undang-undang kerajaan, salah satu perkara yang tidak dapat dielak. Baik kerajaan cuba memaparkan bahawa masuk sidang kali ini antara rang undang-undang yang utama adalah berkaitan dengan COVID-19. Yang itu betul. Bagi saya benda itu dah overtaken by event. That's why I said yang saya sebut sebelum ini, perkara itu patut dibahaskan sebelum ini. Sebelum raya lagi dah kena bahas. Tapi ialah dia dah terlewat. Cuma sekarang bacaan saya, kerajaan akan mencanangkan bahawa perbahasan itu akan terkait ataupun akan melibatkan soal perbahasan ataupun rang undang-undang yang kononnya berkaitan dengan COVID-19. Cuma apa yang akan berlaku, kejap ada yang kata internet ada masalah lagi. Saya pun tak tahulah apa masalah internet ni. Mengajuk dah kot. Jadi untuk persidangan kali ini saya harap internet dah okey. Kalau tengok dekat skrin ni dia stabil balik sedikit. Jadi untuk perkara ketiga yang saya rasa sebenarnya akan menarik, antara rang undang-undang yang kerajaan tidak boleh berdalih, dia tidak boleh mengelak, dia terpaksa bentangkan adalah bajet tambahan. Walaupun kita dengar mungkin yang akan diulang dalam media yang dikontrol oleh kerajaan, mulanya dia kata ada dana, kemudian sekarang ini dana itu memang ada dalam negara,
tapi rupanya nak dipinjamkan pula sampai 35 bilion dan sekian-sekian. Jadi itu betul, itu yang akan menjadi perbincangan. Tetapi kita jangan lupa bahawa yang seperti yang kita tahu bahawa yang dibentuk kerajaan ini masing-masing akan dapat jawatan dan kedudukan sama ada dalam kabinet ataupun GLC. Cuma kita jangan lupa bahawa terdapat penambahan 5 portfolio ataupun kementerian yang baru ketika Tan Sri Mahyudin dan kuncu-kuncu langkah Sheraton lah yang terlibat dengan langkah Sheraton dan sebagainya. Antara kesan daripada krisis tersebut, maka terdapat kementerian-kementerian yang ditambah. Malah kalau kita tahu satu kementerian itu dipecahkan kepada 3. Jadi yang ini yang akan menjadi tumpuan kepada kita sebab kementerian-kementerian ini memang memerlukan bajet tersendiri. Takkan kementerian yang dikuasai oleh Mewah, kementerian Mewah ni Tuan Ibrahim punya kementerian, terpaksa kongsi bajet dengan kementerian inovasi dia alam sekitar yang mana dulu disekalikan dipecahkan. Maka yang ini saya pasti kita kena menjana ataupun memberi peruntukan kepada Tuan Ibrahim selaku kementerian beliau sebab yang ini telah dipecahkan, maka akan terdapat 5 kementerian tambahan. Manakala akan terdapat permintaan untuk menampung timbalan menteri kedua ini. Dengan nama timbalan menteri kedua tapi ada sampai 7 timbalan menteri kedua ini. Yang ini pun takkanlah sebagai contoh. Kalau kedudukan kementerian sebelum ini seorang menteri, seorang timbalan menteri, apabila Perikatan Nasional menyusun satu kementerian tersebut seorang menteri, dua timbalan menteri, takkanlah timbalan menteri itu kongsi kereta. Takkanlah timbalan menteri itu kongsi pegawai. Mestilah dia kata driver dia seorang. Ataupun dia punya pejabat itu takkanlah nak duduk satu meja. Jadi yang ini memang dipecahkan supaya yang mana implikasinya adalah kepada kewangan kerajaan. Baik, apa yang sebenarnya akan terjadi? Setiap rang undang-undang ada perbezaannya. Iaitu ada rang undang-undang yang tidak melibatkan implikasi kewangan. Jadi rakyat kena faham, iaitu bila tidak melibatkan implikasi kewangan, dianya tak ada apa-apa. Maksudnya contohnya kalau kita bersetuju mengubah pindah satu rang undang-undang, akta pindaan dan sebagainya, tidak melibatkan implikasi kewangan, maka RUU tersebut lulus tak lulus tiada masalah. Yang akan menjadi masalah apabila RUU yang melibatkan implikasi kewangan. Jadi bacaan saya, RUU yang akan ada implikasi kewangan adalah bajet tambahan. Sebab macam yang saya sebut tadi, takkanlah Mewah tadi nak berkongsi meja dengan kementerian yang lain. Dia mesti nak ada meja dia sendiri. Jadi yang ini yang kita kena teliti dan apa yang akan berlaku. Yang ini yang saya sebenarnya nak minta pandangan rakyat. Adakah kalau pandangan daripada kawan-kawan yang ini pun saya pasti pimpinan daripada keadilan, daripada harapan, antara perkara yang kita nak tahu dalam isu ini, adakah kita nak menyokong kementerian-kementerian ini yang lebih semakin banyak sampai 30 lebih kementerian dengan implikasi kewangan hanya untuk menambah operasinya? Adakah kita nak menyokong ataupun kita nak bantah? Jadi perkara inilah yang kita kena mempertahankan hak rakyat. Jadi kalau perkara ini saya rasa dia tak boleh elak. Kalau dia kata dia tak nak bawa dalam persidangan parlimen kali ini, maka menteri-menteri ini dia duduk dalam pejabat ni dia guna duit siapa? Pegawai-pegawai yang dibayar gaji ni dia ambil daripada kementerian mana? Sebab kementerian dia berbeza dengan kementerian yang lain. Jadi kalau dibawa ini, antara pilihan yang kita ada, kita memang kena bantah. Sebab perkara ini bagi saya adalah hak rakyat untuk tahu dalam tempoh 3-4 bulan apa menteri yang buat ni. Selain pengumuman yang mengarut-mengarut yang diumumkan, macam soal balak dan sebagainya ini, bagi saya yang kita kena teliti, apa pilihan kita, kita boleh bantah. Jadi yang ini sebenarnya tak perlu undi tak percaya pun, kalau kerajaan tidak berhati-hati.
Sekiranya perkara ini dibawa, rang undang-undang ni dibahaskan ataupun dia tak nak bagi perbahasan, kemudian pilihan yang kita ada, kita nak minta undi. Yang ini kalau biasa di dalam parlimen kena panggil undi belah bahagi. Ya, ada 3 duta tambahan. Saya ada baca komen daripada Rashid. Semua yang ini ada implikasi kewangan. Jadi kalau undi belah bahagi, yang menariknya berkait dengan soalan saya, persoalan yang saya bangkitkan yang pertama. Sekiranya minggu pertama kedua ni saya bayangkan akan berlaku perbahasan menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong. Tetapi apa yang akan berlaku kalau rang undang-undang pembekalan ataupun melibatkan bajet tambahan ini dibentangkan pada 28 hari bulan, iaitu ketika keputusan kes Najib Razak akan disebut ataupun akan putuskan oleh mahkamah. Kalau RUU ini kebetulan dibawa pada 28 hari bulan, ada pengundian, yang itu menarik. Sebab kalau kerajaan tidak cukup gagal meluluskan RUU ini, apa implikasinya? Adakah menteri yang dilantik, contohnya kita dah lantik menteri, sekarang dah bangga sebagai menteri, ada kereta dan sebagainya, masuk gambar telefon lah. Sekarang ni kalau tengok menteri, dia tak payah jumpa orang dia pakai telefon. Yang ini kalau kita masuk parlimen, mereka bawa bajet tambahan untuk penampung gaji ataupun kos-kos kementerian yang baru ini. Kalau dibatalkan ataupun kita tidak menyokong, kita bantah penubuhan ini dan dibacakan pada 28 Julai, Datuk Seri Najib ada di mahkamah, mungkin dia punya ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau pun tak masuk parlimen. Dia ada alasan yang baik lah nak sokong bosku dia kan. Jadi yang ini kalau bantah, apa yang akan berlaku kepada kerajaan? Sebab dia dah buat kementerian, dia dah umum. Sebab itu implikasi kewangan ni penting. Dia dah mungkin ada kos-kos yang terpaksa ditampung daripada hari ini nak wujudkan kementerian. Jadi yang ini yang saya pandangan saya kita kena teliti dengan baik. Jadi perkara yang lain saya rasa soal select committee dan yang kita kena tengok sebelum ini di bawah Pakatan Harapan ada 11 select committee jawatankuasa khas. Jadi yang ini kita kena teliti sama ada select committee ni akan disambungkan ataupun dimansuhkan. Jadi setakat ini select committee kami cuma cuba sebaik mungkin nak panggil bersidang, tapi telah dihalang lah. Baik, saya rasa saya nak ulas panjang lagi, tapi dah azan Zuhur pula. Jadi saya rasa perkara yang lain saya memang sebenarnya nak ulas soal pilihan raya mengejut. Ada yang bertanya pandangan dan sebagainya. InsyaAllah perkara ini saya akan teliti kalau ada kesempatan esok ataupun minggu depan. Cuma untuk sidang parlimen kali ini, inilah peluang yang terbaik bagi rakyat untuk memastikan bahawa kerajaan ini accountable, dan sekiranya ada rang undang-undang yang cuba dibentangkan dan ditolak, kalau dia kalah, terutama yang melibatkan keuangan, yang ini akan menyebabkan adakah menteri tersebut gugur daripada jawatannya ataupun kerajaan itu tumbang. Itu yang akan kita tengok. Jadi cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Pergi ke YouTube, search Akmal Nasir, dan saya akan upload video-video terkini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.